Tiga golongan ini bakal tercicir untuk pembayaran fasa pertama STR 2024 dan mungkin juga tidak akan langsung menerima untuk STR 2024 ini. Jadi apakah ataupun siapakah tiga golongan yang diperkatakan ini? Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanabi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, akan ada tiga golongan yang bakal tercicir untuk pembayaran fasa pertama STR 2024 yang dijangkakan pada bulan Februari 2024 ini. Dan tiga golongan ini ada juga kemungkinan tidak akan layak langsung untuk STR 2024. Jadi siapakah tiga golongan yang dimaksudkan? Okey, yang pertama adalah mereka yang berumur 19 dan 20 tahun. Kenapa mereka? Okey, harus diingatkan bagi mereka ini, mereka tidak dapat digolongkan sebagai tanggungan di bawah ibu ataupun bapa kerana tanggungan anak hanyalah yang berumur 18 tahun dan ke bawah. Atau jika mereka berumur 19 tahun ke atas, mereka haruslah pelajar sepenuh masa di IPTA ataupun IPTS. Jadi bermakna mereka ini kalau katakanlah mereka bukannya pelajar dan mereka masih lagi belum bekerja, mereka ini akan tercicir untuk STR 2024. Bukan hanya untuk fasa pertama, malah untuk STR 2024 secara keseluruhannya, kerana mereka ini juga tidak boleh memohon atas kategori bujang. Yang mana bujang kita ketahui adalah yang berumur 21 tahun dan ke atas, yang berpendapatan RM2,500 ke bawah. Kecuali kalau mereka ini adalah orang kurang upaya ataupun OKU, yang mana untuk kategori OKU bujang adalah mereka yang berumur 19 tahun dan ke atas. Jadi golongan yang berumur 19 dan 20 tahun ini, kalau katakanlah mereka ini bukan pelajar sepenuh masa, jadi mereka ini sebenarnya tidak boleh digolongkan di bawah tanggungan ibu ataupun bapa, maupun memohon sendiri atas kategori ataupun tiket untuk kategori bujang 21 tahun dan ke atas. Jadi mereka akan tercicir untuk pembayaran fasa pertama dan bolehlah diperkatakan keseluruhannya untuk STR 2024. Okey, ini adalah kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah mereka yang tiada data dalam STR 2024 setelah berakhirnya 30 November 2023 baru-baru ini. Ini terutama sekali kepada golongan bujang yang baru berumur 21 tahun pada 2024 nanti, kerana kebanyakan daripada mereka ini terlepas pandang untuk memohon sebelum berakhirnya 30 November 2023. Harus diingatkan untuk pembayaran fasa pertama STR 2024 bulan Februari nanti, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri hanya akan mengguna pakai data sedia ada sehingga 30 November 2023. Bermakna mereka yang belum lagi wujud data, kalau katakanlah mereka ini sebelum ini memang tak layak untuk STR 2023, baru nak layak untuk STR 2024 tapi terlepas pandang untuk memohon sebelum berakhirnya 30 November, bermakna data mereka sekarang ini masih lagi belum wujud untuk STR 2024. Jadi itu bermakna mereka tidak akan layak untuk pembayaran fasa pertama. Walau bagaimanapun, mereka ini masih lagi boleh memohon kerana permohonan untuk STR 2024 dibuka sepanjang tahun sehinggalah ke hujung tahun 2024. Bermakna kalau katakanlah sekarang baru mereka nak memohon, mereka hanya akan dipertimbangkan untuk pembayaran mulai daripada fasa kedua yang dijangkakan pada bulan April 2024 nanti. Jadi kepada mereka ini yang masih lagi belum berada dalam data STR 2024, cepat-cepat memohon supaya setidak-tidaknya anda akan dipertimbangkan untuk pembayaran fasa kedua STR 2024 nanti. Permohonan sebenarnya boleh dibuat secara dalam talian di platform rasmi bantuantunai.hasil.gov.my, atau anda juga boleh berkunjung ke mana-mana cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri yang berhampiran dengan anda untuk mengisi borang secara manual. Okey, golongan yang terakhir adalah mereka yang tidak layak untuk STR 2024 ini. Okey, mereka yang tidak layak adalah mereka yang berpendapatan isi rumah melebihi RM5,000. Ini yang pertama. Harus diingatkan apabila kita memperkatakan berkaitan dengan gabungan pendapatan isi rumah, bermakna isteri campur dengan suami. Ingat tu, isteri dan suami kedua-duanya
pendapatan mereka dicampurkan. Ada yang mengingatkan pendapatan pemohon saja. Sebagai contoh, suami isteri, kalau katakanlah yang memohon adalah suami, pendapatan suami kalau katakanlah RM2,500. Okey, mereka mungkin mengingatkan bahawa hanya pendapatan suami saja yang akan diambil kira, yang mana tidak benar sebenarnya. Suami dan isteri kedua-duanya akan ditambahkan pendapatan kasar mereka untuk mengetahui pendapatan sebulan. Kalau katakanlah suami sebentar tadi RM2,500 dan isteri pendapatannya kalau katakanlah RM3,000, apabila ditambah kedua-duanya akan menjadi RM5,500 pendapatan kasar sebulan. Bermakna mereka ini tidak layak untuk STR 2024. Harus diingatkan, untuk kategori isi rumah pendapatan maksimum isi rumah adalah RM5,000 dan ke bawah untuk melayakkan mereka ini menerima STR 2024. Okey, begitu juga dengan kategori bujang. Bujang 21 ke 59 tahun harus diingatkan pendapatan kasar tidak boleh melebihi RM2,500 untuk melayakkan mereka memohon bagi STR 2024 ini. Untuk bujang warga emas 60 tahun dan ke atas, pendapatan kasar haruslah RM5,000 dan ke bawah. Okey, apabila kita memperkatakan berkaitan dengan pendapatan kasar, sebelum ini Amin ada mengingatkan, pendapatan kasar ini adalah sebenarnya gabungan tambahan daripada basic salary ataupun pendapatan asas, campur dengan allowance, campur dengan OT, campur dengan bonus dan sebagainya, dan ini semua akan diambil kira untuk menentukan pendapatan kasar sebulan sebelum ditolak KWSP, SOCSO dan sebagainya. Jadi golongan ketiga yang tidak akan menerima STR 2024 pembayaran fasa pertama dan mungkin juga STR 2024 keseluruhannya adalah mereka yang tidak layak, yang tidak menepati syarat-syarat kelayakan untuk STR 2024 ini. Okay, bagi mereka yang mungkin masih lagi tidak mengetahui amount kelulusan untuk STR 2024, sebenarnya sama sahaja seperti STR 2023. Tambahan yang diperkatakan sebelum ini adalah dalam bentuk SARA ataupun sumbangan asas rahmah, yang mana kesemua penerima yang diluluskan untuk STR 2024 akan menerima SARA 2024 untuk kategori isi rumah. Sebagai contoh, kalau mereka itu berada dalam data e-Kasih, tak kira miskin tegar ataupun miskin biasa, mereka akan menerima tambahan RM1,200 daripada jumlah kelulusan asas untuk STR 2024. RM1,200 ini akan dipecahkan RM100 sebulan selama 12 bulan. Okay, bagi mereka yang bukan berada dalam data e-Kasih untuk kategori isi rumah ini pula, mereka akan menerima RM300. Manakala untuk kategori bujang dan bujang warga emas, mereka akan menerima SARA RM RM150. Okay, untuk bujang warga emas, kalau katakanlah mereka berada dalam data e-Kasih, sama ada miskin ataupun miskin tegar, mereka akan menerima RM1,200 sama seperti kategori isi rumah yang berada dalam data e-Kasih. Jadi pembayaran fasa pertama STR 2024 bulan 2 nanti untuk kategori isi rumah RM2,500 ke bawah pendapatannya, mereka akan menerima RM500 tidak kira ada anak tanggungan ataupun tiada anak tanggungan. Okay, untuk kategori isi rumah RM2,501 ke RM5,000 yang tiada anak tanggungan RM100, ada 1 ke 2 orang anak tanggungan RM150, ada 3 ke 4 orang anak tanggungan RM250 dan terakhir ada 5 ataupun lebih orang anak tanggungan akan menerima RM300. Okay, untuk bujang 21 ke 59 tahun, jumlah untuk fasa pertama adalah RM100 daripada jumlah keseluruhan RM350. Manakala untuk bujang warga emas 60 tahun dan ke atas akan menerima RM150 daripada jumlah keseluruhan RM600. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.